Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Sabtu 22 Januari 2022. Saya Farhatul Asyati Osman. Dan saya Ivanto. Berikut paparan utama malam ini. Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan. Natma akan distruktur semula. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Johor, Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad berkata ia bagi mendapatkan mandat baharu daripada rakyat di negeri itu. Beliau yang juga pengerusi UMNO Johor memaklumkan parti bersedia menghadapi pilihan raya DUN dalam masa terdekat. Ia jelas beliau terpulang kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi menetapkan tarikh PRU DUN berkenaan. Ingin melihat Johor terus menjadi negeri yang maju, negeri yang rancak perancangan pembangunannya, dan untuk tujuan itu saya perlukan a fresh mandate. Saya perlu mendapat semula mandat daripada rakyat Johor. Bagaimana kerajaan yang kuat akan dapat membantu negeri dan rakyat Johor untuk lebih maju, lebih berjaya. Berdasarkan kepada strategiknya negeri Johor, potensi yang ada di negeri Johor. Maka pilihan raya negeri ini dianggap sebagai usaha untuk mendapatkan semula mandat daripada rakyat. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pejabat UMNO Johor, Johor Bahru. Dun Johor sebelum ini dibarisi 28 kerusi kerajaan berbanding 27 kerusi pembangkang sehingga membolehkan kerajaan di bawah Pakatan Nasional dibentuk. Kali ini UMNO Johor menyasarkan mandat rakyat untuk mewujudkan kerajaan yang lebih kukuh. Bagi perkembangan semasa di Johor ketika ini bersama-sama wartawan Anas Matno. Silakan Anas. Ya, Evan dan Fahatul. Beginilah suasana di Johor Bahru sebenarnya, Bandaraya Johor Bahru pada malam ini. Nampak suasana masih tenang. Ini kerana mungkin sebahagian rakyat khususnya di sekitar Johor Bahru ni masih belum tahu hari ini sebenarnya telah pun terbubar Dewan Undangan Negeri Johor yang akan membolehkan pilihan raya umum negeri diadakan tidak lama lagi. Dan saya ingin kongsikan juga sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini yang menggembarkan sebenarnya negeri Johor, khususnya bagi mereka yang mengikuti situasi politik semasa. Dan apa yang berlaku pada petang tadi, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor telah pun memaklumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor selepas mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar di Istana Bukit Sirin Johor Bahru petang tadi. Ia susulan daripada mesyuarat khas UMNO yang diadakan kira-kira 2 jam sebelum itu di Pejabat Perhubungan UMNO dan memutuskan keperluan untuk mengadakan pilihan raya umum negeri pada kali ini. Ini berikutan kedudukan kerusi ataupun keadaan politik semasa kerajaan dan juga pembangkang yang dilihat tidak seimbang sehingga memerlukan untuk adanya satu pilihan raya umum negeri. Dan pada petang tadi selepas menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Hasni telah pun mengadakan satu sidang media khas bagi memaklumkan situasi semasa Dun Johor dan juga persediaan mereka untuk menghadapi pilihan raya umum negeri tidak lama lagi, bergantung pada keputusan yang akan dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya kelak. Dan apa yang ingin saya kongsikan, di Johor ini sebenarnya terdapat 56 kerusi dipertandingkan ataupun 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Dengan ketika ini sebenarnya UMNO dan juga DAP masing-masing
mengisi 14 kerusi diikuti bersatu dengan 11, manakala Amanah dan juga PKR masing-masing 6 dan 7 kerusi, manakala MIC 2 dan PAS 1 kerusi. Dan itu adalah kedudukan semasa. Sebelum ini 29 kerusi kerajaan dan juga 27 adalah kerusi pembangkang, namun disebabkan kekosongan yang ditinggalkan oleh penyandang kerusi Don Kempas iaitu mantan Menteri Besar juga Dato' Osman Sapian yang meninggal dunia tahun lalu, menyebabkan kedudukan semasa ketika ini 28 berbanding 27 kerusi daripada pembangkang. Kita nantikan sebenarnya apa yang akan berlaku situasi menjelang pilihan raya umum negeri Johor ini. Ini adalah pilihan raya umum negeri yang ketiga selepas Melaka, Sarawak, dan kali ini ia hadir di Johor. Kita nantikan apa yang akan berlaku seterusnya. Kembali semula kepada Ivan dan Fahatul di Angkasa Puri. Silakan. Anas, terima kasih. Kita beralih ke perkembangan seterusnya. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat akan membincangkan pensutoran semula Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia bagi membolehkan kuasa agensi itu ditambah di peringkat negeri dan daerah. Punca kuasa tu mungkin kita boleh tambahkan. Sekarang ini kita NADMA hanya penyelaras, tapi di negeri ada jawatan kuasa bencana perangkat negeri yang dipengerusikan oleh State Secretary, Setiausaha Kerajaan Negeri, dan di bawahnya adalah jawatan kuasa pengurusan bencana daerah yang dipengerusikan oleh DO. Jadi NADMA macam setakat menyelaras, panggil mesyuarat dan sebagainya. Jadi mungkin kuasa tu mungkin boleh dilihat semula. Jelas beliau, mesyuarat antara lain turut akan membincangkan penyelesaian menyeluruh banjir untuk jangka masa panjang. Kajian dijangka tertumpu kepada langkah penyelesaian terutama bagi kawasan-kawasan berisiko selain pendekatan mengurangkan kerosakan dan kerugian akibat bencana alam pada masa akan datang. Beliau ditemui media selepas menghadiri perjumpaan khas Perdana Menteri bersama ahli Biro Politik UMNO Kelantan di Kota Baru. Berkuat kuasa serta-merta ke semua guru sekolah di seluruh negara dibenarkan untuk berpolitik sebagai menghormati prinsip demokrasi iaitu hak seluruh rakyat untuk berpolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kebenaran itu turut melibatkan petugas Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS. Ya, susulan itu Kementerian Pendidikan diminta segera mengeluarkan surat perkeliling mengenai perkara terbabit supaya tidak lagi memberi tekanan kepada guru. Bagaimanapun, Perdana Menteri menegaskan kebenaran itu tetap tertakluk kepada peraturan jabatan masing-masing. Cuma mereka still tertakluk kepada peraturan daripada jabatan masing-masing. Kalau guru misalnya, kalau mereka berpolitik sehingga meninggalkan tugas masing-masing, mereka boleh diambil tindakan disiplin dan sebagainya. Jadi itu serah kepada jabatan. Jelas beliau, keputusan itu dibuat bagi menghormati prinsip demokrasi, memandangkan sebelum ini mereka dilarang untuk berpolitik. Semakin ramai pengamal media dari dalam dan luar negara berkumpul di pekarangan Institut Jantung Negara IJN sejak petang tadi. Dan ia adalah susulan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang kini dirawat di unit rawatan koronari CCU. Ya, kita dapatkan perkembangan di IJN bersama wartawan Mohan Chinasami. Silakan, Mohan. Baik Iwan dan Farhatul, sekitar jam 7 petang tadi setelah hampir 4 jam kami menunggu di hadapan
bangunan Institut Jantung Negara IJN. Akhirnya kami menerima satu kenyataan media yang melegakan hati kami dan juga seluruh rakyat Malaysia, iaitu keadaan kesihatan Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah stabil. Saya ulangi sekali lagi, keadaan atau situasi kesihatan Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah stabil setelah beliau menerima rawatan di unit rawatan koronari CCU. Perkara tersebut telah dimaklumkan melalui satu kenyataan media yang ringkas oleh anak Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Datin Paduka Marina Mahathir. Dan mungkin saya boleh ulas sedikit tentang perkembangan yang berlaku di IJN di sebelah petang tadi, iaitu ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang melawat Tun Dr. Mahathir pada jam 5.35 petang dan meluangkan masa kira-kira 35 minit bersama beliau dan seterusnya meninggalkan perkarangan tersebut dengan menaiki Toyota Velfire yang berwarna putih dan diiringi oleh pasukan polis. Di samping itu, beberapa petugas media dari pelbagai agensi telah mula berkampung sejak jam 12.30 hari tadi bagi memantau perkembangan semasa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan untuk pengetahuan anda, Tun Dr. Mahathir telah dimasukkan sekali lagi ke IJN, namun tiada kenyataan rasmi dikeluarkan oleh pihak IJN mengenai keadaan Tun Dr. Mahathir Mohamad sehingga ke masa ini. Dan untuk pengetahuan anda, kenyataan yang dikeluarkan hanyalah daripada anak Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Datin Paduka Marina Mahathir. Dan pada jam 3.52 minit petang, jurucakap mengesahkan ahli Parlimen Langkawi berkenaan kini berada di atau perkembangan kesihatan jantung beliau. Untuk rekod terdahulu, Tun Dr. Mahathir dimasukkan ke IJN pada 16 Disember 2021 untuk pemeriksaan perubatan menyeluruh dan pemantauan lanjut sebelum dibenarkan keluar pada 23 Disember. Dan selepas 16 hari keluar dari IJN pada Disember lalu, Tun Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi dimasukkan ke IJN kerana perlu menjalani prosedur perubatan elektif. Dan untuk pengetahuan anda, kami masih menunggu lagi sebarang kenyataan media daripada pihak IJN untuk kami melihat perkembangan kesihatan beliau. Jadi selaku rakyat Malaysia, mari kita sama-sama menandatangan dan memohon keberkatan Yang Maha Esa supaya kesihatan beliau akan diberikan atau akan ditambah baik dan beliau akan pulih seperti biasa. Jadi ini merupakan laporan yang saya dapat kongsikan bersama anda. Kita kembali bersama Ivan dan Faratul di studio, silakan. Mohon terima kasih, kita doakan yang terbaik. Ya, amin. Malaysia akan mengambil bahagian dalam mesyuarat Lembaga Eksekutif Pertubuhan Kesihatan Sedunia EBWHO sesi ke-150 di Geneva, Switzerland pada 24 sehingga 29 Januari ini. Delegasi Malaysia akan diketuai Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dengan disertai Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan, Khairy akan menyampaikan kenyataan negara dan membuat intervensi ke atas agenda mesyuarat. Malaysia juga akan mengetengahkan isu kesihatan signifikan yang bukan sahaja melibatkan negara, malah negara anggota Rantau Pasifik Barat. Malaysia telah dilantik sebagai ahli EBWHO mewakili Rantau Pasifik Barat bagi tempoh 3 tahun bermula Mei 2021 sehingga Mei 2024 dengan ahli Lembaga Eksekutif WHO di peringkat kementerian diwakili Khairy dan Tan Sri Dr. Noor Hisham. Mesyuarat akan membincangkan komitmen, dasar, status pelaksanaan program dan hala tuju sektor kesihatan yang telah dipersetujui secara konsensus di bawah WHO. Seramai 4.1 juta atau 70% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun akan diberi suntikan vaksin COVID-19 menerusi program PICK Kids yang akan bermula 2 Februari depan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata suntikan vaksin hanya akan diberikan kepada golongan kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan. Menurutnya, meskipun jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak berada pada tahap rendah, golongan itu tetap perlu dilindungi. Sebab itu kerajaan hari ini buat penetapan melalui KKM, melalui PBKD telah mendapat kelulusan bersyarat Pfizer BioNTech yang dos kanak-kanak iaitu 10 mikrogram 0.2 mil akan diberikan pada kanak-kanak dalam sela 8 minggu. Sela 8 minggu yang akan bermula pada 3 bulan 2 ini. Jadi kita buat ini untuk melindungi kanak-kanak kita. Jadi siapa yang pengguna kita nak bagi? Kanak-kanak yang bermasalah kesihatan. Yang ada komorbid lah. Yang obes, yang kencing manis, yang jantung, buah pinggang, saraf dan sebagainya.
Beliau bercakap dalam sidang media selepas program Jualan Keluarga Malaysia peringkat negeri Perak di Bagan Serai. Untuk rekod bermula Januari 2020 hingga Januari 2022, seramai 269,000 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah dijangkiti COVID. Kementerian Kesihatan akan melaksanakan pemberian vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun bermula 3 Februari ini, iaitu sebaik sahaja vaksin Pfizer tiba di Malaysia pada 31 Januari. Ya, ini bermakna kanak-kanak juga akan mendapat perlindungan imunisasi yang lengkap seperti golongan dewasa. Kita ikuti laporan ini. Sebagai kanak, dia memerlukan macam banyak exposure dan sepatutnya mereka dah buat research apa semua yang memastikan ia adalah safe untuk kanak-kanak. Kanak-kanak juga terdedah kepada jangkitan COVID-19. Bagi tempoh 25 Januari 2020 hingga 20 Januari 2022, jumlah kes COVID-19 melibatkan individu berumur kurang daripada 18 tahun adalah sebanyak 579,624 kes dengan 269,773 kes melibatkan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Secara keseluruhan, sebanyak 144 kematian telah direkodkan akibat daripada jangkitan COVID-19 dalam kalangan populasi berumur 18 tahun dan ke bawah. Daripada jumlah tersebut, 31 kes kematian melibatkan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Melihat pada angka-angka ini, jelas menunjukkan kanak-kanak perlu diberikan vaksinasi dalam usaha meningkatkan imunisasi melawan wabak COVID-19. Sudah tentu vaksin akan meningkatkan imuniti kanak-kanak. Seperti orang dewasa, vaksin merangsang sistem imun badan untuk membentuk antibodi yang dapat mengingati dan melawan jangkitan sebenar. Hasil dapatan kajian vaksin mRNA menunjukkan keberkesanan sehingga 90.7%. Bagaimanapun seperti vaksin yang lain, vaksin Pfizer formulasi khas untuk kanak-kanak ini juga boleh memberikan kesan sampingan yang dialami oleh kanak-kanak seperti sakit di tempat suntikan, kemerahan dan bengkak. Dalam golongan umur 5 tahun hingga 11 tahun memang tidak sangat dilihat situasi itu. Saya rasa di Europe atau US sudah lebih 8 juta kanak-kanak dalam lingkungan 5 tahun hingga 11 tahun yang telah divaksinasikan, dan daripada golongan itu yang ada simptoms yang serius tu kurang daripada 100. Namun, kini wujud persoalan berkenaan dengan keyakinan golongan ibu bapa apakah vaksin ini benar-benar berkesan kepada anak mereka, terutamanya dari aspek kesan sampingan, tambah pula dengan berita-berita palsu oleh pihak tidak bertanggungjawab. Bagi meningkatkan lagi kepercayaan ibu bapa terhadap vaksinasi kanak-kanak, penerangan dan advokasi, iaitu yang bukan secara punitif, disertai dengan fakta, bukti dalam kalangan negara yang melaksanakan program imunisasi kanak-kanak ini. Penerangan dan advokasi ini wajar diberikan oleh semua pihak yang berkaitan secara bersepadu, diketuai oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Persatuan Perubatan dan lain-lain pihak terlibat. Selain Malaysia, banyak negara lain di dunia sudah mulakan program vaksinasi bagi kanak-kanak seperti Cuba yang menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakannya. Apapun, kita seharusnya perlu mengelakkan terpengaruh dengan berita palsu berkenaan vaksinasi kanak-kanak. Sebaliknya, rujuklah pakar perubatan Kementerian Kesihatan bagi mendapatkan maklumat tepat dan sahih. Muhammad Sami, Berita RTM. Pelbagai manfaat akan dinikmati Malaysia melalui Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP. Rinciannya seketika nanti.
bersama Berita Perdana. Permintaan yang tinggi serta mudah diperoleh adalah antara faktor yang dikenal pasti berlakunya kegiatan pemalsuan sijil vaksinasi. Ya, sekiranya dibiarkan berterusan, ia bakal menimbulkan kesan cukup besar kepada sistem komuniti sekaligus menghakis keyakinan rakyat terhadap program vaksinasi. Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Fauzura Yusof. Bagaimanapun dalam insiden-insiden ini, apa yang berlaku adalah pengamal perubatan swasta yang terlibat telah memberikan laporan pemberian vaksinasi palsu kepada KKM. Maksudnya dia tak suntik, dia beli vaksin tu, dia tak suntik dan dia buang vaksin. Ini private purchase vaksin yang dia beli. Buat masa ini, siasatan masih dijalankan oleh pihak polis dan KKM akan memberikan kerjasama yang sepenuhnya. Pada 6 Januari lalu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesan sejumlah 17 daripada 122 individu yang dijangkiti varian Omicron didapati tidak mempunyai rekod vaksinasi COVID-19. Persoalannya, bagaimanakah rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan dengan adanya pihak tidak bertanggungjawab ini dan wujudnya golongan anti vaksin yang sengaja mencabar undang-undang? Saya berpendapat kerana ia melibatkan etika, amanah dan profesional, cara yang terbaik ialah seseorang tu memang perlu untuk kembali kepada konteks pembinaan individu, keluarga dan masyarakat. Di sini pada pandangan saya peranan kepercayaan terhadap beragama dan amalan-amalan baik yang diajar termasuk norma-norma masyarakat perlu diamalkan sentiasa. Sehingga kini, Polis Diraja Malaysia (PDRM) telah menerima laporan dari 4 negeri iaitu Selangor, Terengganu, Johor dan Kelantan berhubung klinik swasta menjual sijil vaksinasi palsu. Satu penguatkuasaan undang-undang yang tegas, termasuk melucutkan lesen mereka yang terlibat dan juga hukuman yang lebih berat disebabkan oleh kesalahan ini melibatkan kepentingan awam dan juga mendedahkan sebahagian masyarakat kita kepada risiko dan bahaya jangkitan dan juga mungkin kematian. Tindakan tegas perlu dilakukan bagi mencegah kegiatan pemalsuan sijil ini terus berleluasa. Jika tidak ditangani segera, dikuatiri mencetuskan kesan negatif terutamanya terhadap aspek kawalan wabak. Kita sepatutnya menangkap penjana apabila kita dapat maklumat dan kita mahukan supaya mereka ini diadili dan diberikan peluang untuk membela diri di dalam mahkamah. Kegiatan ini juga dianggap tidak adil kepada pihak yang telah divaksin. Bagi saya lah, untuk yang sijil palsu tu tak patutlah, sebabnya kita yang dah dapat vaksin betul-betul ni, kita kadang-kadang ada yang dapat efek demam lah, takci lah. Untuk yang tak ambil tu tiba-tiba boleh suka hati nak travel, suka hati nak pergi Mekah. Benda tu akan efek lah, so kita tak tahu dia kena COVID ke, dia akan efek lah untuk orang sekeliling. Kalau boleh pihak kerajaan atau pihak berkuasa tarik baliklah siapa yang membuat benda palsu macam ni. Kegiatan memalsukan sijil vaksinasi COVID-19 bukan sahaja memusnahkan integriti dan etika perubatan, malah turut memudaratkan kesihatan awam negara sekaligus membahayakan kesihatan orang lain. Kerjasama padu semua pihak sangat penting bagi memastikan perkara ini dapat ditangani. Penting juga orang ramai menjadi mata dan telinga dengan terus melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya mendapat maklumat mengenai perkara ini. Fauzura Yusof, Berita RTM. Baik, kemelut BAM dan Lee Zijia belum berkesudahan. Fokusnya dalam edisi sukan bersama Syairul Islam. Silakan. Isu BAM Lee Zijia, semua pihak perlu berhenti tunding jari. Permulaan lesu skuad hoki wanita negara di Oman. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syahrul Islam dalam edisi Sukan malam ini.
selesaikan kemalut ini dengan segera atau berdepan risiko kehilangan pemain perseorangan terbaik negara Lizijia. Itu pandangan pemerhati sukan tempatan Muhammad Sadiq Mustafa yang menyifatkan sekatan yang dikenakan ke atas pemain ranking ke-7 dunia itu hanya akan menjerat Persatuan Badminton Malaysia BAM sendiri. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Tuan Ikram Tuan Muhammad. 3 pilihan. Terus dipinggirkan selama 2 tahun, memilih beraksi bersama negara lain atau membawa perkara ini ke Mahkamah Timbang Tara Sukan. Menurut Sadiq, jika Zijia memilih solusi kedua, ia sudah pasti akan merugikan negara dan memberi tamparan hebat buat BAM. Kalau pergi kat negara Skandinavian, saya rasa Lizijia akan mendapatkan permanent resident dengan begitu mudah. Kebanyakannya pemain Skandinavian adalah pemain profesional. Mereka tak hirau dan mereka akan berikan apa saja facilities. Dan kita lihat option yang ada pada dia kalau bermain di negara Skandinavian dan base di Dubai, saya rasa mereka akan mendapatkan semua kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh penaja-penaja mereka. Kalau ada orang yang ingin menjadi bapa angkat kepada dia dan memberikan negara angkat pada dia, saya rasa dia akan menyelang dan kita akan rugi. Sadiq turut menyamakan situasi yang berlaku pada Zijia hari ini sama seperti apa yang dialami oleh legenda Datuk Misbun Sidek semasa era 80-an. BAM cuba mengulangi zaman Apache berlaku. Saya cerita pasal Apache berlaku ni masa macam mana BAM menguruskan Datuk Misbun satu ketika dahulu. BAM bernasib baik kerana kita ada Allahyarham Tan Sri alias Umar menjernihkan balik persekitaran tersebut, dan akhirnya kita berjaya memenangi Tara Thomas semula. Selepas itu bila ada pertukaran tampuk kepimpinan, perkara itu akan berlaku balik semula sampailah timbul Datuk Lee Chong Wei. Kepada BAM dan Lizijia, walau apapun kemelut yang melanda, duduklah semeja berunding bagi mencari jalan penyelesaian terbaik. Seperti peribahasa, bagai menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berserak, yang akan memberi situasi menang-menang buat kedua-dua pihak. Negara lain semakin mengorak langkah ke hadapan, takkan kita nak mundur ke belakang. Tuan Ikram Tuan Muhammad, Berita RTM. Susulan kemelut tersebut, pelbagai spekulasi kurang enak juga timbul. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang turut memantau rapat isu berkenaan meminta semua pihak agar tidak terus menuni jari. Beliau sebaliknya mahu penyelesaian segera dicari kerana kepentingan kepada negara harus menjadi tumpuan utama. Jangan terlalu cakap tentang perkara itu. Kita nak cari solusi untuk menjaga imej negara, menjaga kepentingan semua pihak, dan insya-Allah kita akan cari jalan keluar. Saya fikir, saya harap untuk perkara ini kita jangan terlalu menuding jari kepada mana-mana pihak. Lizijia pun tidak, BAM pun tidak, kita cari jalan keluar. Terdahulu beliau juga memberitahu sedia bertemu kedua-dua pihak dalam masa terdekat. Datuk Seri Ahmad Faizal berkata demikian selepas merasmikan larian Baton Commonwealth Birmingham 2022 di Padang Lintau Kampung Manjoi Ipoh siang tadi. Dalam perkembangan lain, Majlis Sukan Negara MSN sedang merancang untuk mendapatkan jurulatih jangka panjang untuk skuad olahraga para negara termasuk bagi Muhammad Rizwan Mawad Puzi. Perkara itu dimaklumkan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Beliau berkata demikian sebagai mengulas mengenai kontrak ketua jurulatih atlet para negara R. Jagannathan yang tamat hujung tahun lepas kerana faktor usianya melepasi 60 tahun. Pada pandangan saya di dalam sukan, termasuk juga dalam politik, coach, athletes, politicians, ministers, we come and go. Yang pentingnya sukan itu dapat diteruskan dan saya harap atlet-atlet kita dapat terus membuat kejayaan demi kejayaan untuk menaikkan nama negara.
Semalam, MSN menerusi catatan di Twitternya memaklumkan rayuan Jagannathan akan diputuskan pada mesyuarat Jawatankuasa Kerja JKK selepas sambutan Tahun Baru Cina. Jurulatih tersebut telah melahirkan beberapa jaguh olahraga, khususnya pelari pecut para Muhammad Rizwan sehingga muncul juara Paralimpik dan kejohanan dunia para. Beralih ke perkembangan bola sepak tanah air, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mempertahankan keputusan pemberian dana 10 juta ringgit oleh kerajaan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FM. Jelas beliau pertukaran itu diberi kerana menyedari kesukaran yang dihadapi persatuan berkenaan untuk kembali pulih selepas terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Jelas beliau disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, beberapa liga akar umbi tidak dapat beroperasi sekaligus menyukarkan mereka untuk memperoleh pendapatan. Dalam masa sama juga, pemberian dana kepada FAM tersebut katanya bukan penyebab kepada pemotongan allowance dan penamatan kontrak atlet sukan lain. Itu sedang kami ambil perhatian dan akan cuba kami perbetulkan. Bukan perbetulkan, akan cuba kami dapatkan seberapa ramai lagi atlet dan menambah allowance seberapa banyak yang boleh. Tetapi pada masa sekarang ini, Kementerian Belia dan Sukan dan kerajaan perlu berbelanja mengikut kemampuan. Itu yang sedang kami lakukan dan insya-Allah apa juga permasalahan atlet, kesedihan, kesusahan yang sedang dialami, kami sedang mengambil perhatian yang serius dan akan pastikan permasalahan mereka itu akan dapat dirungkai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pembukaan Akademi Tunas AT, Program Pembangunan Bola Sepak Negara NFDP di Padang Awam Tanjung Rambutan. Penubuhan AT tersebut merupakan yang ke-54 dalam negara. Baik, ini pula perkembangan aksi Hoki Piala Asia Wanita di Muscat, Oman. Skuad projek khas wanita kebangsaan memulakan aksi kumpulan A dengan kekalahan besar 0-9 kepada India. Dalam aksi di Kompleks Sultan Qaboos itu, India menjaringkan 8 gol padang dan 1 gol menerusi pukulan sudut penalti. Dalam kenyataan dikeluarkan Konfederasi Hoki Malaysia hari ini, Ketua Jurulatih Negara Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim akui India selaku pasukan ranking pertama Asia bukan tandingan anak buahnya yang kurang pengalaman beraksi di pentas antarabangsa. Dalam pada itu, Muhammad Nasihin turut memaklumkan banyak penambahbaikan perlu dilakukan, terutama dari sudut kecergasan pemain dan kemahiran teknikal untuk diserapkan dalam pasukan sebelum turun berdepan Singapura pada aksi kedua esok. Selepas bertemu Singapura, Malaysia dijadual melengkapkan saingan kumpulan menentang Jepun pada 24 Januari dalam usaha memburu 2 kedudukan teratas untuk mara ke peringkat separuh akhir kejohanan itu yang juga merupakan kelayakan Piala Dunia Wanita 2022. Kekalahan besar tersebut sudah dijangka. Perkara itu dinyatakan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Subhan Kamal, berikutan lebih 70% pemain yang diturunkan adalah muka-muka baru. Katanya ia adalah strategi jangka masa panjang dan sasaran sebenar adalah pada kejohanan yang sama tahun 2026 dengan memperbaiki kedudukan daripada tangga kelima ketika ini kepada kedudukan ketiga. Jadi kita ada banyak pemain-pemain muda 18 tahun, 19 tahun. Tak apa, mereka tak ada experience. Ini kali pertama mereka bermain dan menimpa ilmu. Tapi bagi saya, they have to play, they have to get trash. They have to kena, orang kata sepak terajang lah, asam garam perlawanan. Jadi daripada sini mereka akan get better. Kerana saya ada 6, ini dah 5 tahun perancangan. Dan target saya, KPI kepada head coach dan technical director, bukan this Asian Games. Because this Asian Games saya tahu, kalau kita nak play safe, kita bawa balik orang senior-senior main, besok kita nombor 5 juga ke Asia, tak ke mana. Ini akan berterusan sampai bila-bila. Beliau yakin sasaran yang ditetapkan akan berjaya dicapai melalui perancangan tersebut dengan dibantu prestasi konsisten daripada pemain sendiri. Datuk Seri Subhan berkata demikian selepas merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Hoki Melaka di Bandaraya Melaka. Aksi Liga Premier Futsal Malaysia 2022. Pahang Rangers FC berpesta gol menentang Perak manakala Pulau Pinang menerima tentangan sengit Negeri Sembilan pada perlawanan kedua.
Dalam perlawanan tersebut, Pahang Rangers FC meneruskan persembahan konsisten apabila membelasah Perak 8-1. Ia merupakan kemenangan kedua Pahang selepas menjadikan Pulau Pinang mangsa pertama. Kemenangan itu juga membolehkan Pahang Rangers FC berada di tangga teratas Liga dengan kelebihan jaringan biarpun berkongsi 6 mata dengan tangga kedua dan ketiga. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan menyaksikan, Pulau Pinang berjaya mendapatkan kemenangan pertama musim ini selepas menewaskan Negeri Sembilan 3-2. Pulau Pinang kini berada di tangga ke-10 dengan 3 mata selepas 2 perlawanan berlangsung. Ya, daerah Hulu Selangor kaya dengan keindahan alam semula jadi yang belum diterokai ramai. Antaranya air terjun, hutan lipo dan kolam air panas. Ya, tarikan itu menawarkan percutian alam semula jadi yang dipenuhi dengan pelbagai aktiviti lasak mahupun perkelahan santai untuk seisi keluarga. Segmen Ronda-Ronda Keluarga Malaysia kali ini memaparkan keunikan di air terjun Sungai Pinang, Batangkali, Selangor. Nak pergi mandi dulu. Jom, Dan. Jom. Chalet unik ini yang terletak di Jalan Lama Genting, Sungai Pinang hanya mengambil masa 5 minit perjalanan dari Pekan Batangkali. Sesuai dengan persekitaran yang dipenuhi keindahan alam flora dan fauna, chalet ini direka bentuk seperti rumah orang asli yang memberikan suasana nyaman dan tenang. Bagi mereka yang meminati aktiviti perkhemahan, tapak perkhemahan juga turut tersedia. Pada waktu malam pula, aktiviti barbecue sesuai dilakukan bersama keluarga dan sahabat handai untuk mengeratkan lagi hubungan. Nak ambil apa tu? Ayam. Ayam. Ayam apa? Bakar dekat. Bakar-bakar. Namun bagi yang mahu lebih santai, pelbagai pilihan makanan disediakan di kedai makan yang dibuka di sini. Dah mandi puas-puas kat air terjun Sungai Pinang tu, kita makan dulu. Jangan tengok je, jemputlah makan jom. Terasa dulu ikan bakar dia. Ikan je nak lari pula. Terbaik. Dengan kelapa lagi. Makan dulu. Minggu depan, Ronda-Ronda Keluarga Malaysia akan terus membawakan anda satu lagi destinasi menarik buat anda semua. Audi Muhammad Noor untuk berita RTM. Kementerian Dalam Negeri KDM mengingatkan orang ramai untuk tidak mendahului mana-mana pihak dalam mengadili kes berkaitan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata kerajaan akan menggunakan segala peruntukan undang-undang sedia ada berkenaan kes tersebut. Datuk Seri Hamzah ditemui media pada program Kenduri Rakyat di Kampung Tapah Selama.
Sukarelawan Azwan Omar atau lebih dikenali sebagai Abang Viva antara 10 orang awam yang menerima sijil penghargaan sempena Perbarisan Tahunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM tahun 2022 di Putrajaya. Pemuda berusia 30 tahun itu yang diangkat sebagai wira berikutan pengorbanannya menghulurkan bantuan di beberapa negeri yang dilanda banjir akhir tahun lalu. Sijil penghargaan diserahkan oleh Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid. Turut menerima sijil penghargaan adalah 15 pengamal media cetak dan elektronik daripada pelbagai agensi termasuk RTM. 5 pasukan bomba sukarela PBS turut diberi sijil penghargaan atas pengorbanan dalam operasi menyelamat mangsa banjir di lokaliti masing-masing pada Disember lalu. Pada majlis sama, skuad kebajikan JBPM juga dilancarkan. Ia bagi menyantuni pegawai dan kaki tangan JBPM yang ditimpa musibah dan giat melaksanakan aktiviti pasca banjir. Selain itu, dasar latihan kebombaan dan penyelamatan di LKP yang berkuat kuasa pada tahun ini turut dilancarkan bagi menggantikan dasar latihan sumber manusia 2007 sebagai penambahbaikan dan pindaan kepada 9 teras dasar latihan sumber manusia sebelum ini. Malaysia mengesahkan komitmen untuk tidak berbelah bahagi terhadap pengharaman senjata nuklear. Komitmen itu termasuklah untuk terus bekerjasama erat dengan negara-negara lain ke arah mewujudkan dunia yang bebas ancaman senjata nuklear. Malaysia membuat kenyataan itu sempena ulang tahun pertama penguatkuasaan Treaty mengenai pengharaman senjata nuklear TPNW hari ini. Menurut kenyataan Kementerian Luar, Malaysia percaya TPNW mengukuhkan norma global bahawa ancaman senjata nuklear tidak boleh diterima sama sekali dan penting bagi perjanjian itu diterima pakai semua pihak dengan kadar segera. Perjanjian tersebut adalah surat cara antarabangsa pertama yang mengharamkan segala aktiviti yang berkaitan dengan senjata nuklear. Malaysia menandatangani TPNW pada 20 September 2017 dan meratifikasi perjanjian itu pada 30 September 2020 sekaligus menjadikan Malaysia sebagai negara pihak ke-46 kepada TPNW. Sehingga kini 86 negara telah menandatanganinya dan 59 negara telah meratifikasi perjanjian itu. Ya, demi memberi liputan yang terbaik, wartawan lokasi terdedah dengan pelbagai risiko. Berhujan berpanas itu perkara biasa. Ada yang dikejar haiwan, malah ada yang menanggung risiko ditimpa kemalangan. Ya, betul. Contohnya kejadian yang berlaku di Virginia, Amerika Syarikat di mana seorang wartawan wanita stesen televisyen dirempuh kereta ketika melakukan laporan lintas langsung. Ya, kejadian yang menimpa Tori Yogi itu menunjukkan para penonton saluran WSAZ TV yang baru-baru ini dia melakukan lintas langsung dan tiba-tiba dirempuh sebuah kereta dari arah belakang. Yogi bagaimanapun menyambung kembali laporannya sejurus pemandu kenderaan tersebut memohon maaf atas insiden terbabit. Ini pula di Ottawa, Kanada. Meskipun berdepan detik cemas apabila kereta tenggelam dalam sungai berais, seorang wanita bukan sahaja tidak panik, malah sempat merakam gambar swafoto. Kejadian di Sungai Hidromianotic itu dipercayai berlaku hujung minggu lalu. Ketika dia sibuk memeriksa sudut rakaman terbaik di atas bumbung kereta, penduduk tempatan pula sibuk berusaha mencari jalan untuk menyelamatkannya daripada tenggelam bersama kereta tersebut. Berita perdana edisi 22 Januari berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri dan lindung diri, lindung semua. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum. Salam sejahtera.